أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا على حبيبنا على سيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, sama-samalah kita melapangkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di malam yang penuh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita sekarang ini bukan kita saja, iaitu malaikat rahmat berdoa kepada kita, kepada talibul ilmi, orang menuntut ilmu ini. Pada satu Nabi ajar kepada kita ni, kita nak selamat dunia dan akhirat ni, maka terdapat tidak ada di antara 4 perkara yang ada pada diri kita. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun alima au muta'allima أو مستمعا أو محبا ولا تكن خامسا إلا فتحلك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Ini panduan yang diajar oleh Nabi kepada kita semua. Kita ni nak selamat dunia dan juga akhirat, dan kita ni sampai masa kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala sekarang ni, segala harta, anak pinak kita, semuanya dah berguna kepada kita ketika itu. Terbawa ada ke tengok orang tanah, orang mati, dia tanam dengan harta-harta dia tak ada, dengan pangkat-pangkat dia semuanya tak ada, dengan rumah ke tak ada semuanya. Tak dapat tidak bahawa kita beritu bawa amalan-amalan kita sahaja. Sebagaimana peringatan yang dia beritahu oleh Allah Subhanahu wa taala juga at-takatsur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Di mana ini amaran Allah Subhanahu wa taala kepada mereka itu yang lala, yang leka. Alha di mana melekakan, melalaikan kita itu. At-takatsur ni di antara itu anak-anak ni ramai, tak apa dah, selamat dah aku. Harta aku ni banyak, tak apa dah. Tak. Kalau harta banyak, tengoklah Firaun contohnya dah. Contoh. Tak. Dan juga yang perkara melarang kaki melarikan kita banyaklah. Tapi tu ingat Allah beritahu, atas dunia ini Allah dah larang kita cari harta, tapi dengan cara yang betul, yang dibenarkan oleh agama kita. Tapi tahu guna tak guna ketika itu, hatta zurtumul maqabir, sehinggalah kamu itu dimasukkan, diziarahkan dalam kubur. Allah, ketika itu kita tahu dengar saja sahabat kita mati hari ni, apa orang ada, ahli Korea kita meninggal dunia, terdengar orang baca talqin. Ada tak di antara baca talqin tu kata, hai si mati, banyak mana hartamu kamu bawa ini? Tak ada. Tak dengar pun. Berapa ramai anak kamu bawa hari ni bersama aku? Tak tahu. Bahkan terdengar di antaranya tanya perkara berkaitan dengan iman. Man rabbuka?
Wa man nabiyyuka wa ma kitabuka wa ma kiblatuka wa man ikhwanuka. Ini soalan saya tanya. Siapa Tuhan kamu? Siapa Nabi kamu? Siapa kiblat kamu? Dan juga di antaranya siapa saudara-saudara kamu? Ini ditanya oleh malaikat muka dan nakir. Allah, ada di antara kita dengar, kita baca-baca kitab dinyatakan oleh di antaranya ditanya soalan muka nakir ini, bukan kita dengar sekejap aja. Terkotik itu apa ni, bukan baca talqin sekejap je, tapi nak jawapan tu Allah sampai ratusan tahun pun ada dah dijawab. Allah beritahu. Itu doa tapi kita pergi ziarah di antara kat orang mati, di antaranya nak beritahu saluh li ahlikum, mintalah selamat bagi saudara kamu, supaya selamat dapat menjawab soalan muka dan nakir. Pasti kita akan menghadapi perkara tersebut. Tak ada lagi kecuali orang-orang yang mati syahid, sebagaimana terdengar hari ini itu di Palestin hari ini. Allah tengok di mana syuhada di Palestin hari ini mencecah lebih daripada 16,000, 16,000, mungkin hari ini 17,000 dah. Allah, ini tidak. Lepas tu kita bayangkanlah, kita ni hidup, nyawa ni ada diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan nyawa kita ini, satu nikmat yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi beritahu, kun alima, jadilah kamu orang alim. Jadi orang alim hani, ajar anak-anak kita jadi alim kat rumah kita. Ajar anak kita sembahyang, ajar anak kita buat baik pada ibu bapa. Ajar anak kita bagaimana cara nak makan, nak minum, dan macam-macam lagi. Alim kat rumah kita. Dalam masyarakat ada ustaz pula. Ada ustaz menyampaikan ilmu agama ini. Di antaranya orang yang berada di rumah Allah Subhanahu wa taala ni besar. Malaikat berdoa semua kepada kita ni, Allah rahmatlah kepada ahli-ahli yang ahli-ahli masjid. Lepas tu terdengar dari antara banyak ada di Nabi menceritakan. Tapi rekannya yang pertama jadi orang alim, tak mampu jadi orang alim sekarang, Allah. Lepas tu hari ni kewajipan kita hari ni, kalau kita kewajipan kita orang laki-laki ni ketua lah rumah tangga, wajib kita ajak itu isteri kita, anak-anak kita, dan antaranya sembahyang contohnya dah. Ini wajib. Kemudian lagi perkara agama, berdoain lah. Tak mampu kita nak ajar, wajib kita orang lelaki cari guru sebenarnya. Kalau ada baik nak mari sejid, malam ni ada orang ngajar, kita izinkan. Tak mampu kita lagi. Ini contoh. Dan juga di antaranya kalau tak mampu jadi ahli, Nabi kata au muta'allima. Muta'alliman jadi pelajar. Jadi pelajar sekarang ni maksudnya kita lihatlah macam anak kita lah, bawa buku ke sekolah, bawa beg. Dah. Kalau kita kat masjid, bawa kitab lah. Dah, kita ada masjid ni, buka kitab. Nak beritahu, muta'allima. Kalau mampu jadi muta'allima ni, dengan mata kita agaknya kelabu dah. Nampak sebang dah. Allah besarnya nikmat mata ni. Saya Alhamdulillah, kalau sebelum tengok pakai spek. Sebulan yang lepas tu, orang kata, Ustaz, doktor kata tukar manik dah. Sebab sebelah kanan ni dia ada selapu, jadi menghalang kelihatan kita. Nak baca sikit nampak kelabu, pakai spek, Alhamdulillah. Tapi semenjak buat pasaman ni, Alhamdulillah, baca kitab pun dah bayar ke spek dah. Pak kiri okey dah, masalah. Tak pentingnya mata ni, jaga mata kita. Jangan mata kita ni sekadar baca WhatsApp aja. Contoh, bacalah Quran, bacalah hadis Nabi, baca kitab agama. Nabi beritahu. Dan juga di antara kalau mampu jadi apa ni, pelajar mustami'ah ni, kita maknanya jadi mustami' belakang ni. Mustami'ah ni orang yang mendengar. Allah, kita dengar malam ni kuliah sana sini, kuliah situ sini dah, kita pun bagi dengar, tahan telinga kita, Alhamdulillah. Dengar juga, ada panduan sikit sebanyak, balik nanti kita beritahu ke rumah kita, ke anak-anak kita, ke kawan-kawan kita. Dengar Quran, dengar hadis, dengar perkara manfaat kepada hidup kita. Dan kalau
Yang keempat, tak lain tak bukan tu kalau kita ni tak mampu belaka ni. Nak jadi orang alim pun dah mampu sekarang ni. Dengan umur kita, faktor kita ni. Nak jadi pelajar pun apatah lagi. Nak buat kitab hari ni. Nak pergi sekolah dengan umur 60 macam saya ni, nak pergi sekolah kau tu nasi, nak sekolah dah mulai. Tak terima dah. Ya, ada orang terima hari ni, tak terima dah. Cikgu besar. Saya nak sekolah ni, nak belajar masuk jam 1, tak terima dah. Nak belajar. Cuma pergi pondok tu dah masalah dah. Ya tak? Tak mampu. Au mustamil, tak mampu nak dengar ni. Pasal Allah. Sakit tu mari, sakit ni mari. Orang terlepeh kat rumah contohnya. Tak gerak, tak boleh dengar orang ajar. Allah. Tapi orang yang di mana masa dia sihat dulu, dia menjadi alim masjid. Orang suka mendengar pengajaran agama ni. Di masjid surau sekarang ni tiba-tiba dia sakit. Tak boleh hadir kerana keuzuran dia. Dia pun dapat pahala juga. Pahala lagi. Ini di antara rahmat yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini beruntungnya orang yang itu datang ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tak mampu jadi pendengar. Nabi kata muhibba. Jadilah kamu orang yang kasih kepada agama Allah. Orang yang kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang kasih kepada orang-orang alim. Besarnya orang alim sekarang kita ni, tengok orang alim pun dapat pahala dah. Allah ya Ta'ala. Tengok mak kita pun, ayah kita pun dapat pahala dah. Apatah lagi di antara dengan orang alim, terberi minum, beri makan besarnya ganjaran disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini muhibba wala takun khamisa. Dan jangan kamu jadi kumpulan yang kelima, puak yang kelima, orang yang kelima. Siapa dia yang kelima ini? Orang alim pun tak. Tak. Kemudian lagi belajar pun tak. Dengar pun tak. Dengar ilmu agama Allah macam-macam lah. Itu ini dah macam-macam lagi. Na'udzubillah. Maka orang ini Nabi kata patah lika au patuhlak, dia akan hancur, akan binasa apabila balik kepada Allah. Dunia pun dihina, akhirat apatah lagi apabila balik kepada Allah Subhanahu. Ini penuh hidup kita sebenarnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada malam ini kita akan sambung pengajian kita. Pengajian kita iaitu kitab Mustikah Hadis, bab beriman, pasal beriman kepada hari akhirat. Tapi pasal kedua menyatakan matinya tiap yang bernyawa apabila berakhir umur dunia, kemudian semuanya dihidupkan semua. Ingat kita orang Islam, apabila mati saja, dengar si anu mati dah, Ustaz Soleh mati dah. Bukan sekadar itu saja. Itu baru mukaddimah ala akhirat, dia panggil alam barzakh. Kemudian kita akan dibangkit semula. Tolong ingat, apa berlaku kiamat nanti, di tiup sangkakala nanti yang kedua, kita akan dibangkit daripada kubur-kubur kita sebagaimana cendawang yang tumbuh selepas hujan nanti. Wah, alangkah beruntungnya orang yang dibangkit oleh Allah Subhanahu Wa Taala bersama para nabi, bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita hari ini, Allah, kalau boleh matilah aku di Al-Madinah Al-Munawwarah, matilah aku di Mekah Al-Mukarramah. Pasal apa nak bangkit bersama Nabi besar? Kita ni jauh, bukan jauh, tapi itu nak ceritanya kesemewahan orang yang mati di Mekah dan juga di Madinah semuanya. Alhamdulillah, ada sahabat kita, ayah kita, mak kita buat haji, buat umrah mati sana. Alhamdulillah. Ini satu nikmat anugerah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang mati di sana. Jadi pada hadis malam ini, iaitu hadis yang ke-79 ini, nak menyatakan itu apabila berakhirnya dunia ini, berakhir seorang sekarang ini dan nyawa, lepas tu kita akan dibangkit semula. Ada Quran pun menceritakan. Kalau lihat surah Al-Mu'minun, pada Allah terangkan bagaimana kita ni dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian Allah tahu, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'ats." Ayat jelas. Selepas itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada tak asal daripada tanah, kemudian daripada air mani sekarang ni bercampur lelaki dan perempuan. Bagaimana dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hidup datang muka bumi ini. Ada yang 80 tahun, 90 tahun, ada yang 1 tahun, ada yang 5 bulan. Teringat Allah beritahu, "Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun." Kemudian selepas itu ke mana kamu akan lamayit, itu pasti lamayit, pasti kamu akan mati belaka. Tak tahu. Mati belaka kita. Tengoklah. Perkara ini kita akan dah menghadapi. Bila dah masa, wallahu alam. Cuma tanggungjawab kita sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, sebaik-baik makhluk, kita berdoa, ya Allah, Allahumma tawil a'marana, ya Allah, panjangkan umur-umur kami semua, ya Allah, wasai jasadana, dan kesihatan pada jasad kami, tubuh badan kami. Ini doa. Walaupun kita ditipu musibah apa, susah ke apa-apa, doa. Allah suka orang yang berdoa, minta dengan dia. Ini Allah ajar kepada kita, Nabi ajar kepada kita semua. Minta doa panjangkan umur kita. Tapi tolong ingat bahawa sampai masa sekarang ni, walaupun kita duduk di mana sekarang ni, duduk rumah atas rumah ke, atas jalan raya ke, atas kedai makan ke, atas sejid ke, maka fa iza jaa ajalum la yastaquna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka bila tiba-tiba ajal, sampai dah masa sekarang ni, duduk mana-mana pun dak lewat pun 1 saat dak, kemudian dah dahulu ibarat 1 saat sampai masa baru jumpa sejid sana meninggal dah si anu contohnya. Ada meninggal Ustaz Soleh ngajar, dengar kata pagi esok meninggal dah Ustaz Soleh contoh. Tidak, sampai masa dah, hari dah. Tapi tanggungjawab kita hari ini, biar kita mati keadaan itu bihusnul khatimah. Allahumma khtim ajalana bihusnul khatimah, ya Allah. Sudahkan ajal kami, hidup kami, ya Allah, bihusnul khatimah, dengan penjodoh yang baik. Hak baik orang mana? Hak minara ke? Orang sedang buat pesta ke? Sedang berpopoya ke? Di antaranya itu orang yang mati baik ni, maka yang baik orang mati dalam rumah Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antaranya dah tengah berkhutbah tu khatib, jatuh ke bawah contohnya dah mati dalam sejid. Makmum ada kali di antaranya mari-mari masuk dah jatuh gitu je. Allah dalam masjid, alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini. Dan kita minta kepada Allah, jangan kita ni mati dalam keadaan itu sul khatimah, mati keadaan yang hina, yang buruk punya, na'udzubillah. Tak pelindung. Ini tanggungjawab mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini dah antara nak beritahu kepada kita tentang, iaitu hadis nak baca pada malam ini, tak lain tak bukan iaitu tentang iaitu tanda-tanda akhir zaman. Kita dengar dah pulang ni hadis baru ni. Perjanjian pertemuan kita lepas, di mana di antara nak beritahu kepada kita akhir zaman nanti, sebelum berlakunya kiamat, yang hidup ketika itu ialah manusia yang jahat punya. Orang-orang alim, orang Islam yang beriman kepada semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ditiupkan apa ni, angin masuk ke kampung-kampung, ke lorong-lorong. Dan angin dia antara mematikan orang Islam. Ketika itu orang baik, orang beriman tak ada. Yang tinggal ialah kumpulan jahat, dipanggil syirarun nas. Dan kita dengar dah yang lepas. Dan malam ini di antaranya an Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazhabud dunya hatta yamlikal arab rajulun min ahli baiti yuwatiu ismuhu ismi wa
wa fi riwayatin li Abi Dawud yuwati'u ismuhu ismi wa ismu abihi ismu abi, rawahu Imam Tirmizi wa Abu Dawud. Hadis ini datang daripada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama itu Abdullah ibnu Mas'ud. Ada Abdullah ibnu Abbas. Ini seorang sahabat Nabi. Dia dengar Nabi beritahu ni, di mana Nabi hidup 1400 tahun yang lampau dah. Tapi Nabi beritahu dah bahawa dia kata di mana dunia ni akan hancur, sebelah hancur sekarang ni akan berlaku satu peristiwa yang mana tak lain tak bukan itu, dia kata daripada kalangan orang Arab, seorang lelaki. Nama lelaki ini ismuhu, nama lelaki ini sama seperti namaku, Nabi kata. Mana nama Muhammad. Dan ayahnya, ayah laki-laki ini rajulun ni, di mana ayah rajulun ini sama seperti ayahku, Nabi kata. Yakni Abdullah. Abdullah. Siapakah lelaki ini? Ulama mengatakan iaitu Al-Imam Mahdi Al-Muntazar. Imam Mahdi Muntazar. Kita akan lihat bagaimana ciri-ciri dia. Pasal apa isu ni banyak hari ni orang Melayu ni ngaku Imam Mahdi. Allah, berat nanang. Dah. Ingat di antara musim haji yang lepas ada di antara satu kumpulan tu pergi ke Mekah sekarang duduk tunggu Imam Mahdi. dah turun sekarang macam-macam. Sedangkan Nabi tahu bahawa Imam Mahdi nama Muhammad dan ayah nama Abdullah. Kalau kita ni kampung kita ada nama Muhammad pun tak ada lagi. Ada kalau ada nak ramai macam saya Soleh bin Yusuf bukan Imam Mahdi lah. Nak contoh nak cerita ini terlihat. Nabi tahu. Di mana sebelum berlakunya kiamat nanti, tekan lihat kisah dia. Apa digambarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu masa nanti sebelum kiamat akan nuzul al-Iman al-Mahdi al-Muntazar, Imam Mahdi yang ditunggu-tunggukan. Jadi riwayat ini datang daripada Abdullah bin Mas'ud. Siapa dia Abdullah bin Mas'ud? Nak kenal juga perawi ini, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya sahabat Nabi ini. Di mana Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat yang paling awal memeluk Islam ketika berumur 6 tahun. Allah. Kita hari 6 tahun ni seluruh dapat dipakai bodai lagi. Tengah main kotor lagi. Main kubang lagi ada musim hujan gini, masya-Allah. Padahal ngomong. 6 tahun dah masuk Islam dah. Ini hebat dah, hebat. Abdullah bin Mas'ud ini. Dia tahu. Dah belajar agama, hafal Quran. Dikatakan di antaranya seorang apa ni? Ulama yang besar, yang soho. Kemudian hafal Quran pula sekarang ni, hafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebatnya termasuk hadis pada malam ni dia hafal. Dan dikatakan bahawa beliau ni menghafal Quran, menghafal hadis sebanyak itu 848 hadis. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayat hadis ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pasal apa? Abu Hurairah jadi khodam kepada ke mana Nabi pergi, dia ada Abu Hurairah dia, pembantu kepada Nabi. Dia sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5,000 lebih. Tapi Abu Abbas dikatakan itu 848 hadis. Dan dia mati itu di Madinah, tahun itu 30 Hijrah, umurnya itu 60 tahun. Allah, ini sahabat-sahabat Nabi. Kita pun lebih dah ni. Subsidi dah kita ni. Saya 63 dah. Subsidi dah. Umur Nabi 63 tahun, tapi itu tahun Qamari. Bulan Islam. Bulan Islam setahun 360. Ya, kita ni 366 atau 365. Bayangkanlah subsidi dah kita, alhamdulillah. Kalau kita tak sedar lagi, dah kita pakailah ingat. Hari ni kita buat kerja hari ni untuk bekalan, iaitu di alam kubur, di alam barzah. Hak dunia kan tak pun nak, tapi dah sungguh mana dah tebeng dah. Ni dah. Kita nak bekalan dah kita ni.
Tak, nak bawa kayak gini. Dengar kata Allah wanginya kubur si anu, contohnya dah. Allah wajah si mayat ni nampak senyum saja. Tak, contoh. Ya tak? Nak bekalan kita lain dah ni. Tak, aku kata ada kursus tu, kursus ni orang nak buat ibadat umrah contohnya dah. Kita dah dapat lagi. Cikgu Zul kata kita ada kursus umrah, maka mari pakai umrah puasa. Umrah yang pertama ini menjadi kewajipan kepada kita semua, tolong ingat. Macam saya tak apalah berapa puluh kali dah pun kita nak tapi rasa nak pergi rindu kita melihat Kaabah contohnya dah. Walaupun hari ni haji, hari ni payah nak pergi. Kadang daftar hari ni 20 tahun dah jamin lagi boleh ke daftar hari ni lagi buat haji. Tapi hari ni umrah, buat umrah dulu. Kewajipan kepada kita hari ini untuk melepaskan itu tanggungjawab kita sebagai kita umat Islam. Rukun Islam yang kelima tak lain tak bukan itu menunaikan fardu haji dan juga umrah. Ini dah kalau terakhir kita semakin lama semakin hari semakin mahal. Ingat saya sebelum kau dapat pecen 20 awal tahun tu nak planning bulan 5 nak buat umrah buat keluarga semua sekali. Okey, dia ada booking buat urusan tiket apa-apa, datang Covid. Datang Covid. Masa tu 5,000 lebih 6,000 boleh dah. Tak. Dan ni nak cari 8,000 pun jarang-jarang ada. Apa elang tu 9,000, 10,000. Kemudian masa pendek pula 10 hari je. 2 hari perjalanan 12 hari je. Dulu 14 hari. Tak. Ini 10 hari je buat ibadat. Allah. Dah berebut dah hujan nak pergi Mekah Madinah. Dah. Dah contohnya. Ini keadaan. Jangan tangguh-tangguhlah hari ni. Dah. Dengar kata ada duit sikit ni nak umrah. Alhamdulillah. Buat yang wajib. Kalau kita dengarkan ke-4 ke-10 kata apalah. Dah, ini tanggungjawab kita. Bagaimana kita jawab depan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kata mu buat haji lagi. Tak, mu piti banyak tapi melacur luar negara tu setiap bulan. Ke London, ke China lah, ke Amerika lah, ke mana-mana. Mekah dah pergi lagi buat umrah. Allah. Dah lepas kita nak jawab. Dah lepas kita nak jawab. Jadi nak beritahu itu dia antara itu riwayat, riwayat apa itu perawi hadis dia Abdullah bin Mas'ud, kaya-kaya aja. Jadi Abu Musa dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazhabu dunya hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti yuwati ismuhu ismi wa fi riwayatin li Abi Dawud yuwati ismuhu ismi wa ismu abihi wa ismu abi Tirmizi orang. Maksud ada tersebut kata dia sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak berakhir umur dunia ini sehingga dikata hatta yamlikal araba rajulun, sehingga bangsa Arab dan pengikut-ikutnya dikuasai oleh seorang dari ahli rumahku, Nabi kata. Iaitu rajulun min ahli baiti. Kalau kita lihat sini di mana kalau baca bahasa Arab ada ar-rajulu, ada rajulun. Kalau baca bahasa ar-rajulu ini iaitu dipanggil isim yang makrifah nama khas punya. Dah. Tapi rajulun ni lelaki. Tak tahu siapa dia, Nabi tak beritahu dia. Cuma ulama-ulama menghuraikan bahawa sini itu ahli mufassir mengatakan iaitu Imam Al-Mahdi. Tapi di mana Imam Mahdi ni dia datang itu daripada keturunan Nabi, daripada min ahli baiti, daripada ahli rumahku, Nabi kata. Dikatakan itu keturunan daripada cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada keturunan Hasan, cucu Nabi Hasan dan Husain. Kita lihat nanti di mana wujudnya. Dan diberitakan sini itu ahli rumahku yang nama lelaki ni iaitu sini yuwati ismuhu ismi, Nabi kata, di mana nama lelaki tersebut menyamai namaku, Nabi kata. Pasti nama Muhammad. Muhammad. Dan pada satu riwayat yang lain lagi, jadi riwayatkan oleh Imam Abu Daud, ada disebutkan dia kata bahawa yuwati ismu ismi,
di mana nama lelaki itu sama dengan namaku dan nama ayahnya menyamai nama ayahku, iaitu Abdullah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bincang sekarang tentang Imam Mahdi sekarang. Saya pun dirojoklah sikit sebanyak tabik kira-kira sini dah. Imam Mahdi ada pendapat begitu, ambil pendapat ahli sunnah wal jamaah. Jangan ambil pendapat hak lemah ke apa dak ambil. Kita ini berakidah dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Kata ahli sunnah wal jamaah ini mengatakan bahawa Al-Mahdi ini, Imam Mahdi adalah seorang pemimpin yang soleh, yang soleh, yang Allah utuskan untuk memenahi bumi dengan keadilan, sebagaimana ia telah dipenuhi dengan kezaliman ketika itu. Maksudnya, di mana Imam Mahdi seorang pemimpin yang soleh, yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentarbiyahkan alam ini dengan penuh al-adalah, dengan penuh keadilan. Ketika itu bumi ketika itu dalam kabar, dalam penuh dengan kezaliman ketika itu. Datang Imam Mahdi mentarbiyah, memimpin negara jadi apa? Jadi aman damai ketika itu. Ini dah. Beliau menjadi seorang mujaddid, tokoh pembarang untuk agama ini, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini pendapat mengatakan dah pemimpin yang adil. Berkata Allamah Ibn Khaldun, terlihat sini, ketahui bahawa pendapat yang masuk di sisi umat Islam keseluruhannya, bahawa tidak boleh tidak di akhir zaman kelak akan muncul seorang lelaki-lelaki dari kalangan ahli bait, daripada kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akan iaitu memperkukuhkan agama Islam, menzahirkan keadilan dan diikuti oleh kaum muslimin. Bandam beliau akan menguasai ke atas kerajaan-kerajaan Islam. Dia akan menterbit ketika itu. Beliau dinamakan sebagai itu Al-Mahdi, Imam Mahdi. Maknanya jadi pemimpin ketika itu. Kalau ingat, sesungguhnya Isa akan datang selepasnya. Ada Imam Mahdi, dan ketika itu datangnya apa? Nabi Isa alaihissalam, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum itu iaitu Dajjal. Dengar Dajjal. Dajjal ketika itu dia memfitnahkan, mau melakukan kezaliman ketika itu. Tak ada orang berlawan. Kalau orang hidup ketika itu, Allah dah tahulah, kita elok bertemu dengan fitnah Dajjal. Lepas tu Nabi ajar kepada kita hari ini, sebelum beri salam pun, antara dia, Allahumma inna na'udzubika min fital mahya wal mamat. Ya Allah, aku berlindung daripada Engkau, ya Allah, daripada fitnah hidup dan mati. Dan juga wa na'udzubika, kami minta berlindung min fitnati masih Dajjal. Baca sebelum kita wajib salam, baca doa tadi, lepas baca tahiyat tadi. Nak elok daripada itu fitnah Dajjal memang dahsyat. Orang yang iman apa ni, nipi-nipi sekarang ni boleh ikut dia. Orang yang ikut dia semua dapat kesenangan, bantuan tu, bantuan ni, Allah. Ini keadaan fitnah ketika sebab fitnah ni satu perkara yang besar. Ia boleh memusingkan, memesongkan kebenaran kebenaran jadi kebatilan, kebatilan jadi kebenaran. Dajjal ni bawa kebatilan, orang tengok molek belaka. Dia tak berlindung. Dan ketika itu yang boleh membunuhnya, datang Imam Mahdi, datang turunnya Nabi Isa AS dapat membunuh Dajjal tadi. Ini keadaan kebenaran. Ini dahsyatnya dah. Jadi kita beritahu bahawa Al-Mahdi ini seorang pemimpin yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga dikatakan sini apa dia antaranya. Saya kait-kaitkan saja sini. Antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Al-Mahdi ini, daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Lau lam yabqa minad dunya illa yawmun la tawwala Allahu dzalika al-yawm hatta yab'atha fi rajulan minni aw min ahli baiti yuwati ismi wa ismu abi yamlur adha qistan wa adla kama muliat zulman wa jawra atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Nabi terang tentang Imam Mahdi ini.
Maksud hadis tersebut datang daripada Abu Mas'ud juga, sekiranya tidak berbaki daripada dunia ini melainkan hanya satu hari saja, nescaya Allah akan memanjangkan hari tersebut sehinggalah dia mengutus seorang laki-laki pada hari tersebut, yang mana lelaki itu dari kalangan aku atau dari ahli bait, dari rumah aku. Nabi kata namanya berbetulan dengan namaku dan nama bapanya berbetulan dengan nama bapaku. Dia akan memenuhi bumi dengan penuh keadilan dan sama sebagaimana ia bumi dahulunya dipenuhi oleh kegelapan dan kezaliman. Ini nak belajar, ini dah hari kedua. Nak tahu, sini beritahu kepada kita di mana pasti Imam Mahdi ini akan muncul. Nabi kata kalau dah pada hari ini, kalau kata nak kiamat besok dah contohnya. Contoh. Nak kata besok dah, kalau ingat. Contoh besok. Habis dah. Tetapi Mahdi dah turun lagi. Di mana Allah akan memanjangkan la tawwala Allahu zalkal. Allah memanjangkan umur, memanjangkan itu hari tersebut sepanjang-panjangnya sehingga dah datang Imam Mahdi duduk. Tak kita. Dah. Ini cerita bahawa Imam Mahdi akan turun, akan datang mentadbir dunia ini semulakunya kiamat ini. Ini tahu. Dan Nabi tahu bahawa di mana nama Imam Mahdi ini, nama dia itu Muhammad. Kalau Al-Mahdi kedua. Dan Nabi kata ayah dia itu sama seperti ayahku. Tetapi tugas Imam Mahdi ini, Nabi kata apa? Antara yang melaul arda qistan wa adla. Dia akan memenuhi, akan mentadbir bumi ini dengan penuh keadilan. Qistan wa adla. Dengan penuh keadilan. Dengan penuh saksama. Kama mula zulma wa jawra. Di mana bumi ketika itu penuh dengan zulman, kezaliman. Kezaliman wa jawra, iaitu yang penuh dengan kegelapan. Allah, bumi yang gelap kan ni. Maksudnya tahulah hak halal, hak haram. Allah, na'udzubillah min zalik. Ini nak beritahu. Dalam riwayat lain pun dikatakan itu daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Mahdi minni ajlal jabhatil aknal anfi yamlaul arda qistan wa adla kama mula jawran wa zulma yamliku sab'a sinin atau kama kan Nabi sallallahu. Ini yang ditekan itu sifat Imam Mahdi pula. Imam Mahdi. Di mana masuk hadis tersebut Nabi kata Al-Mahdi minni. Imam Mahdi ni daripada aku, Nabi kata. Daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada itu rumah tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diterangkan bahawa ajlal jabha. Ini bagaimana kata Imam Mahdi, antaranya itu dahinya luas. Sebut dahi luas kan, itu pas sendiri lah kita, tidak luas lagi. Kalau buka tak luas lagi dah kita ni. Ya, dahinya luas. Ni dia katakan itu ajlal jabha. Kemudian dikatakan lagi itu aknal anf, dan hidungnya macung. Tengok orang Arab lah, kita itu macung dah ni. Kalau kita ada di Mekah, kita tengok orang Arab kita ni tak macam pada dopok lah kita. Orang kata ni aku Arab dah. Pasal apa? Kat Mekah tu ada orang Melayu lahir di sana. Lahir beranak di sana, mungkin muwallada sana. Saya berkawan lah budak-budak Arab tu. Orang petani ke orang Malaysia ke, Allah, jinsiyah dia itu Al-Mamlakah Saudi ya. Kerajaan Saudi, tapi dia macam dah kata dia ayammu ni asal Melayu juga. Rupa-rupanya orang Malaysia, orang Kedah. Tak, kita di Kedah. Tapi tolong ingat, Imam Mahdi ni Nabi beritahu aknal anfi, hidungnya macam. Tengok orang dia. Macam Haji Bakar kita macam sikit. Ayah dia bukan keturunan Arab. Tak contoh. Tapi kan Imam Mahdi ya, bukan Imam Mahdi. Nak cerita ini, nak beritahu. Ini keadaan dia. Tapi tugas Imam Mahdi ni apa dia? Nabi yamlaul arda qistan wa adla, di mana dia akan memenuhi, akan mentadbirkan bumi ini dengan apa? Dengan qistan,
iaitu dengan apa? Dengan keadilan sebagaimana terlihat antaranya itu bumi sebelum itu penuh dengan kezaliman, dan dia akan iaitu menguasai Islam iaitu 7 tahun, iaitu yang melikul sab'a sinin, dia akan mentadbir iaitu selama 7 tahun. Sab'a mana 7 tahun. Ini dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dikata sini dia antara kita baca sikit dah. Daripada Ummu Salmah radhiyallahu anha berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tentang Muhammad Nabi kalau al-mahdu min israti min waladi Fatimah, maksudnya al-mahdi dari itrah daripada keturunan apa dia? Keturunanku dari anak Fatimah. Anak Fatimah, di antaranya apa dia? Anak Fatimah, anak di Fatimah. Dan dikatakan kalau kitab lain, kitab mengatakan itu daripada cucu Nabi iaitu Hasan, Hasan dan Husain. Dikatakan fizikal Hasan ni hampir menyamai dengan batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hasan ni dah. Nak ceritanya batu sahabat-sahabat rindu ni nak tengok Nabi dah keluar daripada rumah ni, mungkin 1 hari ke 2 hari ke Nabi dah keluar, contohnya masa rindu dah tengok Nabi. Itu dibahasan keluar, Allah sukanya, nak cerita tak? Kata mirip lah, mirip kepada itu. Nah ini dikatakan Nabi tahu. Dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mahdi minna alil bait yuslihullahu fi lailatin, maksudnya al-mahdi dari kalangan kami alil bait, ya Allah perbaikikan dirinya pada satu malam sahaja. Ini kuasa Allah Taala. Kata Al-Imam Ibn Katsir radhiyallahu anhu, iaitu Allah mengampunkannya dan memberi taufik kepadanya, serta Allah memberi ilham dan petunjuk kepadanya, sedangkan dia tidak diberikan perkara tersebut sebelumnya. Ini satu kuasaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir sekali di antara Imam Mahdi ini terlihat, iaitu diriwayatkan daripada Thauban radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitum ar-rayyat as-saud qad ja'at min qabli Khurasan fa'tuha fa inna fiha khalifatullahil mahdi. Maksudnya di mana apabila kalian melihat panji-panji hitam, bendera hitam telah datang dari arah Khurasan, Khurasan, maka datanglah ia, iaitu Imam Mahdi. Mengatakan Khurasan ini terlihat depan ni, iaitu di Farsi, Farsi di Iran. Mengatakan iaitu antaranya bumi itu, bumi Afghanistan, terlihat di Khurasan ini. Kerana sesungguhnya kata sini padanya terdapat khalifah Allah nama Al-Mahdi. Ini beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Imam Mahdi datang daripada itu pihak Khurasan. Dan diceritakan oleh Nabi SAW sini di mana kalau tubuh Khurasan ini hari ini dunia dapat mengenali wilayah Khurasan ini, iaitu nama Afghanistan. Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan dan Uzbekistan. Ini nama-nama tantang ini. Kalau lihat, kalau di Mekah hari ini yang banyak tinggal atas bukit tu, kalau di Mina tu tak bukit, pokok ni lah. Pasal apa? Dia bumi Afghanistan ni itu bukit bukau, bukit daripada batu. Biasa tengok kalau di Mekah tu, tak ada bukit Jabal Qobeh ke sekitar Mekah, Masjidil Haram, nampak bukit tu penuh dengan kain air. Awak-awak ni lah hebat dah, hebat kita hari ni. Di Mekah tu tak bukit, balik jawab dia nyeng lah. Apa ni, kata ketua muassasah ke, ada ketua rombongan je. Dah bayang kalau tak bukit, air ada mana? Mereka sanggup pikul air orang tak bukit. Kita hari ni air lambat sikit pun. Dah tumbuk sama diri. Pengalaman saya, kerja dengan tabung haji di Mekah dulu sampai 7 tahun. Dah tumbuk dengan seh. Maklumlah musim haji ni kan, bukan musim biasa ramainya orang datang bawa haji, air kena jatuh. Ada kali nak kebucak nak buat haji tu minggu akhir, nak apa nak wukuf tu, lagi nak masuk pun tak boleh, lagi tak air tu dah, maka lambat dah sikit. Allah
Macam-macam lah beragam nak bercerita dalam kita itu keadaan dok Sabah. Tapi puak-puak ni Afghanistan tinggal atas bukit, mereka hidup di bukit-bukit, tengoklah. Hingga dia antara Rusia dah boleh menghalaukan dia. Balik kampung dia ini, contoh hebatnya. Tapi Nabi beritahu bahawa di mana Imam Mahdi akan datang daripada Khurasan tadi. Khurasan tadi. Dan juga dikatakan bahawa beliau adalah Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Hasani dari zuriat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini zuriat di Imam Mahdi ini daripada itu nama Muhammad bin Abdullah Al-Alawi Al-Hasani dari zuriat Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Keturunan daripada itu keturunan cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu Hasan. Kalau kita hari ni tu siapa dia? Tiba-tiba yang tenang tu mudah-mudah aku ni Imam Mahdi. Tak koma gitu dah. Kalau orang ngaji tak akan mengaku hari ni. Ada hujah-hujah dia, bukti-bukti dia. Terbacalah kita sekarang ni dah. Jadi itulah sebanyak tu malam ni insya-Allah. Dan dikatakan sekali lah, dikatakan bahawa kelahiran dia ini mengatakan iaitu bahawa Al-Mahdi dilahirkan iaitu dia Al-Madinah Al-Munawwarah. Ini pendapat-pendapat yang itulah. Jadi apa-apa pun itulah banyak tu malam ni. Dan kita akan bincang lagi bagaimana tanda-tanda itu Imam Mahdi tadi. Berpandu kepada bincang malam ni tentang itu sebelakunya kiamat akan turunnya itu Imam Mahdi. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang lemah daripada siang hina ini. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita semua dan dipanjangkan umur kita insya-Allah. Dan lapang ke dada kita, dibukakan pintu hati kita sentiasa nama hadir menjadi ilmu insya-Allah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin Mustafa sallallahu. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-taqwa wahdina siratal mustaqim. Allahumma ij'al minal 'alimin wal hafizin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.